Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Zam, kelas Bahasa Melayu tahun 2. Sudahkah kamu bersedia untuk sesi PDPR pada hari ini? Sebelum bermula, seperti biasa, Cikgu nak kamu sediakan 2 buah buku iaitu buku Bahasa Melayu, buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 dan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Pembelajaran kita hari ini ialah tema 6, alam sekitar dan teknologi hijau, unit 17, kebersihan alam tanggungjawab bersama. Di buku teks, tajuk jadikan amalan di muka surat 30 dan buku aktiviti tajuk hijaukanlah bumi kita di muka surat 32. Pada akhir pengajaran, murid akan dapat yang pertama, mencipta pantun secara separa terkawal dan yang kedua, membaca pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran membaca. Sebelum kita bermula dengan pantun yang dalam buku teks, suka cikgu ingatkan sekali lagi sebab kita dah pernah belajar dalam tajuk sebelum ni, ciri-ciri pantun. Dalam pantun ni ada pembayang dan maksud. Kalau pantun yang 4 rangkap macam contoh yang cikgu bagi ni, 2 rangkap di atas merupakan pembayang, yang maknanya dia tak ada kena-mengena pun dengan 2 rangkap di bawah iaitu maksud tu. Dia tak ada kena-mengena, tapi apa yang ada kena-mengena ialah, jom kita tengok, baris 1 dan baris 3, huruf ujung sekali mestilah sama. Suku kata yang belakang sekali mestilah senada, seirama. Contohnya kita tengok Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, kalau kamu perasan, di belakang rangkap 1 iaitu Pulau Pandan jauh ke tengah, sama belakang dia dengan rangkap 3, hancur badan dikandung tanah, tengah dan tanah. Okey, bagi rangkap kedua dan rangkap keempat pula mestilah sama, 3 dan juga, supaya ianya sedap didengar, dia berima. Okey, itu adalah ciri-ciri pantun 4 rangkap. Okey, sebab hari ini kita nak belajar pantun 4 rangkap. Okey, seterusnya kamu boleh buka buku teks, muka surat 30, buku teks jilid 2 ya. Okey, jom kita baca sama-sama. Jadikan amalan. Pergi ke pekan membeli lada. Lada ditimbang, berat sekali. Air digunakan, berpada-pada. Jangan dibuang, sesuka hati. Pasang pelita di tepi tangga. Nampak menarik, cahaya terang. Marilah kita jimatkan tenaga. Bil elektrik dapat dikurang. Mari mencari buah keranji, buah berangan, juga bidara. Berkongsi kereta, amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Pokok pegaga, daunnya banyak, tanam selasih di bawah para. Jimatkan tenaga, air dan minyak, alam bersih, masyarakat sejahtera. Okey, kalau kita baca tadi, kamu baca saja atau kamu fikir sambil kamu baca? Okey, sambil kita baca tadi sepatutnya kita fikir apa yang ingin disampaikan oleh pantun ni. Okey, tajuk dia jadikan amalan. Okey, dalam pantun ni terdapat banyak nilai-nilai murni yang dapat kita jadikan amalan kita sehari-harian. Okey, contohnya pantun yang pertama, kita tengok pada maksud dia iaitu di rangkap ketiga dan rangkap keempat. Air digunakan berpada-pada, jangan dibuang sesuka hati. Okey, maksudnya kita gunakan air tu secara berjimat-jimat lah. Bukan membazir, sambil gosok gigi. Kita jangan biarkan air terbuka. Kita basuh beruh gigi tu selalu kan. Kita basuh beruh gigi, lepas tu kita isi Colgate, lepas tu kita biar je air tu mengalir. Tidak, tak boleh macam tu. Itulah maksud pantun yang pertama. Kita tengok pantun yang kedua, apa maksud dia? Kita terus tengok ke rangkap ketiga dan rangkap keempat iaitu, marilah kita jimatkan tenaga, bil elektrik dapat dikurang. Okey, marilah kita jimatkan tenaga. Tenaga di sini bukannya maksudnya tenaga kekuatan badan tu. Bukan tenaga kekuatan badan awak tu.
tapi adalah tenaga elektrik. Maksudnya bila TV tak ada orang tengok, tutup. Lampu bila dah siang, tutup sebab dah ada cahaya matahari kan. Kipas bila keluar bilik, kita tutup. Jangan biarkan terbuka tanpa digunakan. Jadi, bila kita tutup, bila kita tak guna, kita dapat jimatkan bil elektrik. Okey, seterusnya pantun yang ketiga, kita terus tengok ke rangkap yang ketiga dan keempat. Berkongsi kereta amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Macam mana dia kata kalau kita kongsi kereta, kita dapat hindari pencemaran udara? Sebab bila kita kongsi kereta, maksudnya akan kurang kereta atas jalan raya. Okey, bila kurang kereta atas jalan raya, maksudnya kuranglah asap yang keluar daripada kereta tu, yang dihasilkan oleh kereta tu. Jadi, dapatlah dihindari pencemaran udara. Okey, seterusnya kita tengok pantun yang keempat. Jimatkan tenaga, air dan minyak, alam bersih, masyarakat sejahtera. Okay, bila kita amalkan benda ni, kita jimatkan tenaga elektrik, kita jimatkan penggunaan air dan kita jimatkan minyak kereta, nescaya alam kita akan lebih bersih, lebih sihat, lebih segar. Okey? Jadi, secara keseluruhannya, pantun ni meminta kita untuk jadikan amalan berjimat cermat sebagai amalan seharian kita. Jimat cermat air, jimat gunakan elektrik dan jimat gunakan minyak. Okey, sekarang buka buku aktiviti muka surat 32. Okey, jom kita tengok pantun yang pertama. Okey, ingat tak ciri pantun yang cikgu cakap tadi? Okey, macam mana kita nak cari jawapan untuk rangkap yang tak ada ni, rangkap yang hilang ni. Jawapan memang dia dah bagi kat atas, tapi apa tips dia ialah, okey, sekarang awak tengok rangkap yang hilang ialah rangkap kedua. Jadi rangkap kedua mestilah sama belakang dia, huruf dan suku kata belakang dia sama dengan rangkap keempat. Jadi jom kita baca. Udara senja, redup dan nyaman, tempat kosong. Okay. Marilah kita hijaukan laman, pokok ditanam keliling rumah. Okey, jadi tengok rangkap keempat, belakang sekali adalah rumah. AH. Okey, sekarang cari dekat jawapan, apakah yang jawapan manakah yang belakang sekali ada perkataan yang berakhir dengan AH. Nampak tak? Okey, cuba kamu cari sekarang. Okey, jawapannya ialah Suria terbenam di hujung pamah. Okey, cikgu baca sekali lagi. Udara senja, redup dan nyaman, Suria terbenam di hujung pamah. Marilah kita hijaukan laman, pokok ditanam keliling rumah. Okey. Dekat pantun ni dia ajak kita untuk tanam pokok keliling rumah. Kenapa kena tanam pokok keliling rumah? Okey. Yang ni masuk dalam sains lah. Sebab kalau pokok ni dia bagi kita oksigen dan dia akan sedut karbon dioksida yang kita keluarkan daripada hidung kita ni, daripada paru-paru kita. Kita nak sedut yang dia sedut yang kita. Jadi kita ni saling memerlukan dengan pokok. Okey. Jadi sekarang awak potongkan jawapan yang dah guna supaya awak tak keliru nanti, tak payah nak susah-susah cari. Okey, seterusnya pantun yang kedua. Ikan pelata di dalam tajau, hendak disisih di tepi laman, tempat kosong. Udara bersih, segar dan nyaman. Okey, sekarang tempat kosong adalah rangkap keberapa, murid-murid? Rangkap ketiga. Rangkap ketiga dia berpasangan dengan rangkap keberapa belakang sekali tu? Rangkap ketiga mestilah pasangan dia rangkap pertama. Jadi, cuba awak tengok dekat jawapan. Okey, yang rangkap pertama ialah ikan pelata di dalam tajau. Jadi awak cari dalam jawapan tu perkataan yang belakang sekali yang menggunakan huruf A dengan U. Au. Cuba kamu cari sekarang. Jumpa tak murid-murid? Jawapannya ialah hutan kita subur menghijau. Jom kita baca lagi sekali. Ikan pelata di dalam tajau, hendak disisih
di tepi laman. Hutan kita subur menghijau. Udara bersih, segar dan nyaman. Okey. Maksud pantun ni ialah kalaulah hutan kita subur menghijau, maksudnya subur menghijau tu, hijau tu kan warna daun. Jadi bila dia sihat, segar, jadi udara pun lebih bersih, lebih segar, lebih nyaman dan lebih selesa untuk kita bernafas. Potongkan jawapan yang kita dah pakai. Sekarang tinggal 2 saja jawapan. Kita pergi ke pantun yang seterusnya. Tempat kosong. Rangka kedua, makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Okey, sekarang ada tempat kosong di rangkap pertama. Awak tengok, awak ingat lagi tak rangkap pertama berpasangan dengan rangkap keberapa? Rangkap pertama berpasangan dengan rangkap ketiga. Kita tengok belakang sekali. Perkataan belakang sekali bagi rangkap ketiga adalah digunakan. Jadi sekarang awak cari jawapan yang belakangnya an, A-N. Okey, cari sekarang. Ada 2 je lagi jawapan kat situ. Okey, jawapannya ialah buah betik enak dimakan. Okey, jom kita baca. Buah betik enak dimakan. Makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Okey, kenapa pula beg plastik ni dikatakan mengotorkan alam? Okey, sebab beg plastik ni adalah satu bahan yang susah terurai. Terurai tu maksudnya bila kita buang dia dalam tanah ke kita tanam, dia takkan mudah hancur. Macam kertas akan hancur kan kalau kena air hujan ke, kita tanam ke, dia akan hancur. Tapi beg plastik sangat lama masa yang digunakan untuk terurai. Jadi bila makin banyak beg plastik, kotorlah alam kita. Okey, kita potongkan jawapan yang dah digunakan. Sekarang tinggal 1 je jawapan untuk pantun yang terakhir. Tapi walaupun tinggal 1 jawapan, kita tetap kena periksa ataupun semak betul-betul. Betul ke jawapan ni untuk pantun yang terakhir ni? Okey, jom kita baca. Bintang kejora di sebalik kamar, cantik terlihat, bersinar terang. Bersih udara, tidak tercemar. Okay. Jawapan yang tinggal cuma 1, badan sihat, penyakit berkurang. Betul tak? Okey. Untuk rangkap keempat, dia berpasangan dengan rangkap kedua. Okey. Rangkap kedua, hujung sekali adalah terang dan rangkap keempat kat situ. Jawapan yang tinggal adalah hujung sekali berkurang. Jadi ianya sepasang lah. Jadi jawapannya betul. Bintang kejora di sebalik kamar, cantik terlihat, bersinar terang. Bersih udara, tidak tercemar, badan sihat, penyakit kurang. Okey. Bila udara bersih, jadi risiko untuk dapat penyakit tu lebih rendah. Itulah. Jadi kita potong semua. Boleh potong dah semua. Jadi siaplah tugasan kita untuk hari ini. Dapatkah kamu belajar sesuatu daripada video cikgu pada hari ini? Sekiranya kamu dapat sesuatu, bolehlah kamu subscribe, like, komen dan share video cikgu untuk kegunaan kawan-kawan kamu yang lain di luar sana. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat belajar. Terima kasih. Bye.